Assalamualaikum semua. Moga hari ini kita ceria, sihat, semangat, pasti akan berjaya ya. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang diri saya. Dan selama ini kenapa saya buat vlog, kenapa saya ada di YouTube ya. Sebabnya saya buat YouTube ini, saya nak ini apa namanya? Sebabnya saya nak cari pendapatan yang lebih untuk suami saya. Sebab suami saya dia gaji dia sangat sikit, nak katakan nak sampai 1000 tak sampai. Sebab kami bekerja ni tolak-tolak semua, jadilah bulan ni saja saya dapat 500. Bayangkanlah saya punya suami gaji yang 500 dengan 4 orang anak, apa yang kami boleh makan. Saya ni anak yang kelima daripada keluarga yang sangat susah ya dulu. Kami adik-beradik 10 orang. Sepatutnya 11 orang, seorang dah meninggal. Jadi 10. Kami hidup yang agak sangat susah dulu. Rumah pun macam rumah rebah ayam mula-mula sekali. Masa tu umur saya dalam 4 tahun saya ingat. 4 tahun masa tu saya sangat susah hidup bersama keluarga saya ya. Masa tu saya belum kahwin lagi. Okey. Kami makan dengan nasi majrim saja, nasi panas dicampurkan dengan majrim saja. Nak katakan ikan ataupun ayam kami tak pernah rasa. Bukan tak pernah rasa, nak kirakan dalam sebulan tu saya ingat sekali dua saja saya dan keluarga makan. Itu pun kami makan ikan kongsi dalam 3 orang ataupun 4 orang untuk jimat kami. Okey, minyak ikan tu saya punya mak dia akan simpan minyak itu untuk kami makan dengan garam saja kalau tak ada lauk. Saya dulu sekolah talang. Saya ingat saya sekolah talang daripada kecil darjah 1 sampai darjah 6. Saya adik-beradik saya semua sekolah situ. Jadi kami ni kalau nak belanja sekolah jarang sekali. Kalau ada pun dulu, masa dulu duit 10 sen, duit 5 sen ataupun duit 20 sen sangat laku ya, sangat orang kata sangat besar. Paling banyak 50 sen. 50 sen tu dah cukup memang untuk kami adik-beradik. Tapi kami jarang ada belanja. Kalau belanja pun 10 sen ataupun 5 sen saja. Sampailah saya umur 13 tahun dekatan 1. Itu pun kami keluarga agak susah juga. Rumah pun diberi apa orang kata? Diberi bantuan daripada kebajikan semua. Jadi rumah kami tu jadi besar. Jadi besar sedikit saja. Itu pun sambung di dapur. Yang di depan tu selepas kami habis sekolah, tamat sekolah, kami langsung bekerja. Saya tamat sekolah sampai form 5 juga. Habis form 5 saya terus bekerja. Mula saya bekerja biasa-biasa saja. Bukan biasa, saya masuk kilang. Masa tu saya bekerja di kilang Yamaha saya ingat. Bukan Yamaha, Kamaya. Okey, saya bekerja di situ selama 3 tahun. Di situlah saya adik-beradik orang kata dah okey sikit ekonominya. Kami kalau bawah saya, kakak saya dia pun kerja di situ. Jadi yang lain pun sama juga bekerja di kilang. Jadi kami tak mampu untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi ya. Sebab kehidupan kami pun sangat susah. Okey, itu di masa saya sekolah memang sangat susah. Sampailah saya dah kahwin ni pun. Saya kahwin dengan suami saya. Minta maaf ya, saya ni tak pandai sangat nak bercakap, tapi saya nak kena bagi tahu pengenalan saya kepada semua. Okey, saya berkenalan dengan suami saya dalam masa 3 bulan ataupun 6 bulan saja kami sudah berkahwin. Okey, suami saya dia bekerja masa tu kerja kilang Yamaha ya, kerja kilang Yamaha. Saya masa tu dah berhenti dah kilang Kamaya. Saya kerja di Kasem S di Jelapang. Jadi saya berjumpa dia pun dengan tak sengaja. Saya berjumpa dia di masa tu kami
ada rombongan ke Melaka. Okey, ke Melaka masa tu dalam bas. Saya pun tak tahu dia pun ada sekali. Jadi kami berkenalan di situlah. Okey, saya mengenali suami saya dari situ. Saya mula-mula kahwin pun saya tak ada kereta, tak ada motor, hanya ada basikal saja. Percaya tak, saya berkahwin dengan suami saya tak ada apa-apa. Kami langsung tak ada, zero. Okey. Sampailah anak saya yang sulung. Yang sulung pun saya mula-mula daripada kecil saya masih berbasikal lagi. Masa tu hidup kami sangat susah. Okey. Dia dah berumur, saya ingat dalam 2 tahun. 2 tahun saya mula mengubah hidup saya. Saya beli motor sebiji. Itu pun motor, apa orang kata, motor terpakai ataupun motor second hand. Saya beli daripada suami saya belilah. Suami saya beli daripada kawan dia. Sangat, orang kata, sangat baiklah kawan dia tu. Dalam masa tu saya bekerja lagi, dia pun bekerja. Dalam 800 saya ingat. Masa tu umur anak saya 2 tahun. 2 tahun ke 3 tahun macam tu lah. Lepas tu masa saya berkahwin ni sudah 14 tahun ya. Saya berkahwin 15 tahun. 15 tahun anak saya dah 14 tahun. Jadi dalam masa 14 tahun ni saya sangat susah. Dalam 5 tahun. 5 tahun saya sangat susah. Lahirlah anak saya dalam setahun setengah, dekat 2 tahun lahirlah anak saya nombor 2. Jadi masa anak saya nombor 2, umur dia saya ingat sudah 1 tahun lebih, barulah saya dapat membeli kereta sebiji. Okey. Bawa ada kereta sebiji ke. Sebelum tu saya naik motor lah. Sebelum saya beli kereta, saya balik Kuala pun, saya balik kampung, saya naik motor dalam maksud saya dalam 5 orang sekali naik motor. Bayangkanlah 5 orang balik kampung naik motor. Tak pernah buat dia orang kan. Tapi saya mengubah lagi hidup saya. Saya berfikir pula nak beli kereta. Itu pun kereta daripada anak saya umur dia 2 tahun. 2 tahun yang nombor 2 tu, sampai sekarang saya pakai kereta tu. Kereta yang ada sekarang. Okey. Kereta itulah yang yang banyak, apa kata, banyak memberi kami orang kata kenangan lah untuk kami. Kereta tu sudah lama. Sudah lama sampai sekarang. Sekarang umur anak saya yang itu dah 12 tahun. Saya ingat saya dah beli kereta tu dalam 7 tahun. 8 tahun ataupun 9 tahun saya ingat. Saya pakai kereta tu sampai sekarang. Sebab itu saja yang saya mampu sama keluarga. Okey. Okey, itu kisah saya membeli keperluan saya. Masa tu saya duduk bukan saya duduk di estate. Saya duduk di Taman Hibu, Sungai Siput. Di sana saya masih duduk. Okey, barulah suami saya dapat kerja di Sindabi ni. Okey. Barulah kehidupan kami berubah sikit demi sedikit. Barang yang kami beli ni pun bukan cash, saya beli semua hutang. Sikit-sikit sebab saya dengan suami, orang kata siapa yang tak mahu nak happykan family, siapa yang tak mahu nak mencari keperluan anak-anak ya dalam keluarga. Saya tak apa, hutang pun tak apa, janji bendanya ada. Pelan-pelan kami beli sikit satu-satu, sampailah ada TV, ada peti ais, ada mesin basuh, semualah. Saya tak, orang kata saya tak menipu. Saya memang, orang kata dalam rumah tu cukup. Semua cukup. Okey. Walaupun cukup, barang saja cukup, tapi duit kami siapa pun tak tahu. Saya dengan suami saya
orang kata berbatin tulang mencari rezeki yang orang kata tak pernah habis. Sebabnya suami saya kerja daripada pukul 8 balik pukul 2. Itu pun kalau dia tak OT. Kalau dia OT balik sampai pukul 6 petang. Ataupun kalau dia tak OT, pukul 2 dia balik, dia rehat-rehat sekejap. Dalam pukul 4 dia dah pergi buat referee. Siapa yang pernah yang suami dia buat referee akan tahulah macam mana susahnya dia. Siapa kata jadi referee senang? Dengan panas, hujan, dia tak kira panas hujan, dia memang jarang ada di rumah. Kalau dia ada pun dia rehat, tidur rehat kan diri, sebab besok nak bekerja lagi. Itulah rutin dia hari-hari. Balik kerja, rehat kejap, dia keluar balik cari rezeki untuk kami sekeluarga. Jadi untuk masa dia dengan saya dan anak-anak sangat kurang lah. Lepas tu dia lah orang kata suami yang terbaik buat saya lah. Buat anda semua saya tak tahu. Mungkin dia pernah ada dalam bersama saya dalam hidup. Bukan orang kata saya ni tak bahagia. Okey. Saya sangat bahagia sebab dia seorang yang orang kata memahami, baik dan bertanggungjawab. Saya berterima kasih pada suami saya. Walaupun dia sibuk dan penat, tapi bila saya letih ke, saya tak sihat ke, dia lah tolong masak untuk saya dan anak-anak. Dia seorang suami yang baik, sangat yang bertanggungjawab. Walaupun dia tak pernah ada tak pernah ada muncul dalam YouTube, tapi dia mencari rezeki yang lain buat saya dan anak. Biarlah dia tak cukup, biarlah pakaian dia tak ada, tapi kerana isteri dan anak-anak dia sanggup orang kata tak ada apa-apa. Okay. Dia tak pernah fikir tentang diri dia, ya. Dia tak pernah fikir. Dia tahu untuk membahagiakan anak-anak dan isteri dia. Okey. Bila waktu raya, saya sangat kesian dengan dia. Sebabnya bila kami kekurangan duit, dia sanggup beli baju anak-anak dengan isteri dia. Dia pakai baju lama pun tak apa. Itu orang kata bukan orang kata suami yang baik ke? Okay. Kalau dia bukan suami yang baik, dia takkan bagi saya buat YouTube. Kalau dia bukan suami yang orang kata memahami, dia takkan bagi saya ada dalam YouTube. Okey. Orang cakap kebahagiaan tu bukan kerana menunjuk-nunjuk. Kebahagiaan tu ada dalam hati. Ada dalam hati semua yang merasainya, kan. Macam saya, walaupun dia kurang ada masa bersama kami sekeluarga, tapi dia masih suami yang bertanggungjawab pada saya dan anak-anak. Itu yang orang kata sangat bagus dan sangat orang kata terbaik untuk suami saya. Okey. Di YouTube nama saya Azno 2020. Sebab apa di YouTube ada nama itu? Nama Azno tu sempena nama saya dan suami saya. Az tu suami saya, Nur tu saya. Okey, 2020 sebabnya saya buka channel YouTube ni pada tahun ini 2020. Okey. Dia sampai di sini saja dah. Apa yang saya ceritakan tentang diri saya, suami dan anak-anak, itulah. Okey, Assalamualaikum. Okey. Bayangkan saya hantar anak saya sekolah. Kira-kira sekolah anak saya daripada estate ni ke sekolah 7 ataupun 8 kilometer, ya. Kilometer km lah. Jadi saya sehari saya isi minyak, kira seminggu lah. Seminggu saya isi minyak dalam RM40.
RM40, belanja anak lagi RM10 sehari. Jadi seminggu RM50. Bayangkan seminggu RM40 campur dengan RM50, seminggu jadi RM90. RM90 lah saya hari-hari setiap minggu. Sehari RM90, seminggu 2 minggu dah RM180. Kalau 4 minggu kira lah sendiri kan. Okey, itu belanjanya anak saya ke sekolah. Lagi makan, sekiranya saya ada lebih untuk dimasak di pagi hari, saya akan bawa bekal diorang. Jadi bila diorang sekolah petang, saya akan bawa masak siap-siap rumah. Tengah hari saya akan bagi diorang bekal lah, saya tak bagi duit. Jadi dari situ saya jimat dah duit belanja ya. Saya kena jimat dalam sehari. Saya kena jimat. Okey. Okey, pasal itulah suami saya terpaksa bekerja keras untuk kami anak beranak untuk makan ya. Bukan senang untuk suami saya memikul tanggungjawabnya menjaga kami 4 orang anak yang bersekolah. Sebab belanja sekolah pun sangat mahal kali ni. Semua duit. Jadi bila kadang anak minta nak beli barang apa, saya cakap tunggu dulu. Sekarang tak ada duit lagi. Habis bulan ini saja pun suami saya 500 saja gaji. Kawan-kawan semua tengok macam mana susahnya saya. Saya tak pernah nak cerita kat orang betapa susahnya saya. Walaupun dalam rumah ni semua ada. Okey, saya jual sate. Bukan bermakna saya jual sate setiap hari. Saya tak jual. Kalau ada orang order, baru saya ambil order. Itu pun kalau ada rezeki. Sebabnya sekarang saya tak menjaga sate lagi. Habis anak saya yang pertama, yang kecil tu balik awal dalam pukul 1. Nanti yang besar tu 2.30. Yang 2 lagi balik dalam pukul 5. Macam mana saya nak menjaga sate? Fikirkanlah semua macam mana saya ni betapa susahnya nak menjaga sate, membagikan waktu. Semua tak sempat. Memang sangat-sangat tak sempat. Saya mencari rezeki, suami saya mencari rezeki yang lebih. Saya kalau ada apa nama? Kalau ada orang bagi saya masak, saya buat. Untuk saya nak bagi anak-anak, senang anak-anak. Saya tak nak anak-anak saya macam saya dulu. Sangat susah. Makan pun kami tak cukup ya. Kadang kami ikat perut masing-masing. Walaupun sekarang ni pun saya pun kalau anak-anak, kalau saya tak cukup, suami saya tak cukup nak beli makanan, kami terpaksa berjimat. Orang kata ikat perut. Kadang potong ayam tu saya terpaksa potong kecil bagi anak saya makan. Sebabnya susah. Duit tu susah. Barang dalam rumah ada, tapi duit tu susah untuk kami anak beranak ya. Okeylah, sampai di sini saja untuk kali ini. Saya nak menerangkan pengenalan saya, apa yang terasa susahnya saya, apa yang kenapa saya buat vlog ni. Itulah sebabnya saya membuat vlog, bagi mengubah nasib